Tuh. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أفرأيتم الماء الذي تشربون. Maka tidakkah kamu melihat, adakah kamu tidak melihat al-ma, air, ma, air, alladhi tashrabun, yang kamu minum dia. Aantum anzaltumuhu minal muzni, aantum, adakah kamu, anzaltumuhu, yang menurunkannya daripada minal muzni. Apa muzni? Awan. Al-muzni, awan. Ingat siapa nama muzni? Awanku. Okey lagi. Tapi siapa nama mazni? Lagi jahanam tu. Apa nama mazni? Yang dizina dengan dia. Isim maf'ul pada zana yazni. Isim fa'il dia az-zani. Sebab tu isim maf'ul al-mazniyu biha, yang dizinakan dengannya. Okey. Mazni, jangan nama mazni tu. Okey, al-muzni, awan. Al-mazni, yang dizina dengannya. Sebab tu disebut al-mazniyu biha, yang dizina dengannya.
Okey. Atau al-mazni biha, yang dina. Sebab apa? Dia kalau zani penzina. Az-zani wa az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki dan perempuan. Itu kita pakai isim fa'il. Isim maf'ul dia mazniyun. Mazniyan. Okey. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Adakah kamu yang menurunkannya, yakni air, minal muzni, daripada awan, am nahnul munzilun, ataupun kami yang menurunkannya. Sebab apa? Allah suruh kita tengok pada air itu. Allah suruh, tidakkah kamu melihat air? Sebab apa? Sebab kita, benda yang sangat kita perlukan air. Sebab kita perlukan air, Allah jadikan air ni banyak. Allah akan jadikan banyak. Dan kemudian dia ada kekuatan fiqh apa? Dia ada kekuatan apa? Menyucikan. Ja'alallahu al-ma'a tahuran. Allah jadikan air itu tahuran. Dia suci wa mutahhiran. Tahiran wa mutahhiran. Dia suci dan dia mensucikan benda lain. Okey. Jadi Allah tanya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kamu melihat air yang kamu minum ini? Sebab apa? Sebab kita semua memerlukan air. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Tidakkah orang kafir itu melihat anna samawati wal arda kanata ratqan, sesungguhnya bumi dan langit ini kanata, kedua-duanya, langit dan bumi, ratqan. Amna ratqan, dia tidak ada langsung lubang, tertutup semua. Makna asalnya langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak menumbuhkan tumbuhan. Okey, yang atas tak turun hujan, bumi ni asal kosong. Okey, asalnya kosong. Bumi ni di waktu mula Allah ciptakan kosong. Bumi pun dicipta pada apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air setiap sesuatu hidup. Bumi daripada apa? Bumi juga asalnya daripada air. Sebab apa? Bumi juga asalnya daripada air. Sebab Allah sebut, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Asalnya semuanya air. Atas air itu ada arsh. Allah sebut, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsh Allah atas air. Asalnya arsh air. Allah sebut. Jadi air tadi dia berbentuk apa? Dia bentuk buih yang menjadi sangat padat. Kemudian air tadi naik, dia menjadi apa? Summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun. Kemudian Allah menciptakanlah langit. Wahia dukhan, dalam keadaan dia dukhan, dalam dia keadaan asap. Faham tak? Dalam dukhan, maknanya wap air tadi diciptakanlah langit. Wap air tadi ciptakan apa lah? Langit. Kau ni sufi, ngapa juga malang kau ni? Pagi tadi diketik penyengat, malam diketik lagi penyengat, digigit penyengat lagi. Baca apa ni? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli
syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Pagi tadi bengkak mata, digigit penyengat sudah. Malam ni digigit lagi. Okey. Apa tu, lebah ke? Han tengah. Betul ya. Okey. Jadi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sebab tu bumi berbentuk buih kan? Di tengah ayat ini berbentuk buih. Buih tu lama-lama dia semakin padat. Menjadi satu apa disebut? Apa? Sammak. Kasakhratus sammak, dia sangat padat. Kemudian selepas tu Allah, itulah yang pertama apa? Bumi Makkah. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi selepas tu kami lepirkan. Roti canai kan? Bulat kan? Kemudian dia apa? Nampak tu? Daha. Nampak roti canai tu? Okey, daha. Asalnya mula sekali keluar di ayat tadi mana? Kawasan mana? Kawasan mana? Itulah Makkah. Sebab tu kita sebut hari itu Makkah disebut apa? Litunzira ummal qura, ibu segala kampung. Ibu segala kampung. Asalnya Mekah. Daripada Mekah lah dilepirkan. Daripada bumi tanah lah diciptakan manusia. Sebab tu kita, mengapa kita balik ke Mekah? Kita balik kepada ibu kita. Okey. Waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami cipta kepada air setiap kehidupan. Kita perlukan air untuk hidup. Tumbuhan perlukan air. Semua kita perlukan air untuk kehidupan. Allah sebut waj'alna minal ma'. Bahkan kehidupan ini diciptakan daripada air. Kita pun selepas tanah, selepas Allah ciptakan Adam pada tanah, kita daripada apa? Daripada air. Kita sendiri pun penciptaan kita daripada air. Kita sendiri pada air. Sebab tu yang apa? Dalam hadis apa kita sebut hari tu? Hadis apa? Yang awalu ta'amul ahlil jannah. Apa hadis tu kan? Hadis tu awalnya satu riwayat dia kata, yang datang tanya siapa? Tanya Rasulullah Abdullah bin Salam. Dia seorang hibr, asalnya sebelum dia peluk Islam, dia min ahbar Yahud. Dia ni pendeta Yahudi, orang alim Yahudi ni. Rasulullah. Jadi nak tahu Rasulullah ni nabi tak nabi? Dia tahu nabi tak nabi? Dia tanya 3 soalan Rasulullah. Dia tanya 3 soalan. Dia tanya Rasulullah soalan pertama, ma awwalu asyratus sa'ah. Pertama, ma awwalu asyratus sa'ah. Okey. Yang kedua, dia tanya apa? Ma awwalu ta'am li ahli jannah. Apakah makanan penghuni syurga? Yang ketiga, dia tanya apa? Kaifa yanzi'ul waladu ila abi au ummihi? Bagaimana seseorang anak yang lahir tadi yanzi'u ila abihi au ummihi, dia ikut muka bapaknya ataupun muka ibunya. 3 soalan ni Abdullah bin Salam tanya Rasulullah. Pertama apa, ulang balik? Ma awalu asyratus sa'ah. Apa tanda pertama, makna bermulanya kiamat sudah. Okey. Yang kedua, ma awwalu ta'amu ahli jannah. Apa makanan pertama ahli syurga? Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kaifa yanzi'ul waladu ila abi au ummi? Bagaimana seorang bayi, anak tadi yang lahir tadi, kadang-kadang ikut muka bapaknya, kadang-kadang ikut muka ibunya. Okey. Sebab tu Rasul sebut apa? Rasul jawab, amma awwalu asyratis sa'ah, adapun tanda kiamat, mana permulaan kiamat sudah, narun takhruju minal masyriq ilal maghrib, akan keluar api daripada sebelah timur.
akan keluar api yang sangat dahsyat. Setengah riwayat dia kata apa? Riwayat lain, min qa'ri Aden, daripada Teluk Aden, Yaman. Akan keluar ilal maghrib. Dia akan keliling mengusir manusia pergi ke maghrib. Terpaksa lari pada api tadi, berkumpul di sebelah barat. Maksudnya di sebelah mana? Di sebelah Syam. Itu tanda kiamat. Makna itulah terakhir. Selepas tu nak berlaku kiamat sudah. Makna permulaan kiamat. Jelas tu. Yang kedua dia kata apa? Awalu ta'amul jannah apa? Makanan pertama di syurga apa? Okey, ziyadatul kabidil huti. Ziyadah. Okey, hati kecil ikan paus. Hati kecil ikan paus tu. Yang hati kecil tu, bukan hati dia besar tu, yang kecil tu, yang melekat pada hati tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kaifa yanzi'ul waladu ila abihi au ummihi. Abi ni, kau rasa muka kau macam bapak kau ke macam mamakmu? Ha? Ila abika ummika. Abi ni, bi ayyihima tushbih, abika au ummika? Abika. Salih, anta bi ayyihima tushbih, abika au ummika? Abika, ummika au ummika? Jilduka mislu ummika au abika? Kulit kau macam mamak kau ke bapak kau? Bapak kau. Kau Abdullah macam mamak kau ke bapak kau? Kulit kau macam bapak kau juga. Okey. Jadi dia tanya Rasulullah 3 soalan ni. Kaifa yanzi'ul alwaladu ila abi ummi? Allah salam tanya Rasulullah. Dia nak tengok ini nabi betul ke tidak. Sebelum dia nyatakan keislaman dia. Jadi Rasulullah sebut apa? Idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ati. Okey. Yanzi'ul waladu ila abi. Okey. Idza sabaqa, kalau sabaqa keluar dulu air. Tengok. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Idza sabaqa ma'ar rajul ma'al mar'ati yanzi'ul alwaladu ila abihi. Apabila keluar dulu air bapaknya, makna bapaknya apa? Inzal dulu, Faisal ya, puas dulu. Mamaknya kemudian yanzi'ul alwaladu ila abi, anak tadi akan muka macam bapaknya. Boleh faham tu? Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli yanzi'ul waladu ila ummihi. Tetapi kalau keluar air perempuan dulu, baru air lelaki. Yanzi'ul waladu ila ummihi, anak tadi akan muka macam ibunya. Boleh faham tu? Faisal, faham tak Faisal? Faham tak? Maknanya kalau lelaki inzal dulu, puas dulu, isterinya belum puas, belum keluar lagi, suami dulu, anak tadi akan macam suami. Tapi kalau suami isteri dulu, puas dulu, keluar dulu, inzal isteri dulu, suami belum lagi, anak akan macam isteri. Boleh faham ni? Saleh faham tu Saleh? Sebab tu kalau faham itulah kita akan mengerti pada hadis Rasulullah ini mengapa kebanyakan anak sulung ini macam muka bapaknya. Sebab apa? Bapaknya belum pandai. Sebab wadah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak ya masalah tu? Okey, sudah. Sebab tu sini Allah ciptakan apa? Semuanya daripada air. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Jadi jangan pandai-pandai bertemerang ya. Jangan cakap besar awal ya.
Siapa juga besar? Rasulullah sebut sudah. Tak payahlah kita belajar tahu. Tak payahlah kau bertemberang lah. Okey, tak payah bertemberang lah. Tahu sudah tu. Okey. Jadi أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Adakah kamu yang menurunkan air ini daripada awan, ataupun kami yang turunkan? Ataupun kami yang turunkan? Sebab turun. Sekarang apa? Dia kata pembenihan awan manusia, teknologi. Itu asbab. Kadang-kadang turun hujan, tapi kadang-kadang tak turun juga. Hari tu jerbu tu buat pembenihan awan tak jadi juga. Sebab semua ni bila turun hujan itu rahsia Allah. Sebab tu antara 5 apa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Ayat terakhir surah Luqman kita sebut 5 perkara yang Allah saja tahu. Bila wa yunazzilul ghaith, bila hujan akan turun. Okey. Jadi aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Adakah kamu yang menurunkan air daripada awan atau kami turunkan? Tengok, air yang sangat kita perlukan. Siapa turun? Allah turunkan. Makna kita hidup kita ini, semua keperluan kita telah Allah sediakan. Sebab tu kita kata apa? Kalau kita fikir semua, udara Allah bekalkan cukup sesuai untuk apa? Untuk kadar apa? Kadar kita apa? Makna tekanan udara ni sesuai untuk kita tarik nafas dan hembus nafas. Tak lebih udara. Kalau Allah bagi udara lebih, pecah badan kita. Kalau tak cukuplah udara, mati kita. Tak cukup tak cukup oksigen. Begitu juga air. Allah jadikan apa? Sesuai untuk badan kita. Tapi tak percaya lagi. Allah, sebab tu kita kata tengok, Allah sediakan air, Allah sediakan udara, Allah nanti lepas ni Allah sediakan api untuk keperluan kita. Makna kita ni dilahir ke dunia lengkap sudah Allah sediakan untuk hadapi keadaan bumi ini, keadaan muka bumi, apa yang ada di bumi ni lengkap sudah. Lengkap sudah. Nak ada apa? Binatang buas, ada harimau. Allah bagi akal kita cipta senapang. Sini harimau, pang bagi. Allah bagi semua. Makna lengkap kita. Allah bagi apa? Semua. Tapi tiba-tiba kata apa? Wajib vaksin. Itu saya cari macam mana boleh jadi hukum begitu. Sedangkan hukum ni tiba-tiba wajib. Hukum berubat sendiri asalnya apa? Harus saja. Bukan sunat. Hukum berubat harus. Bukanlah kitab. Itu kalau kita sakit. Kalau kita sakit, hukum berubat hukumnya harus. Tadawu fa innallaha qad ja'ala likulli da'in dawa. Tadawu, berubatlah kamu karena Allah ciptakan bagi setiap penyakit ada ubatnya. Dia kata al-amru lil ibahah. Perintah ini hanya harus. Sebab apa? Ada datang seorang perempuan, Rasulullah suruh apa? Dia bersabar. Kau sabar. Sebab sabar tahan penyakit itu, sakit itu apa? Ada pahala. Imran bin Husain, dia tak berubat. Dia sakit buasir. Dia sabar dengan buasir dia. Sebab apa? Dia kata apa? Aku dengar malaikat bagi salam pada aku waktu sakit aku. Jadi jangan cerita orang ya. Imran bin Husain, malaikat bagi salam. Sebab apa? Sabar dengan sakit buasir dia. Imran bin Husain, dia buasir. Dia sabar. Sebab dalam fiqh, bukan kitab fiqh. Ayyuma afdal, at-tadawi awis sabr. Mana lebih afdal? Kita berubat ataupun kita bersabar. Nah, dia kata al-afdal hasabil hal. Mana lebih baik? Berdasarkan keadaan seseorang. Kalau dia mampu bersabar, dia bersabar, pahala dia besar. Tapi kalau tak mampu bersabar, dia kena berubat. Ini tak sakit pun tiba diwajibkan vaksin. Terus hukum wajib. Sedangkan wajib ni apa? Hukum ni bukan senang tu. Tak tahulah kalau berani sangat. Apa hukum? Apa makna hukum? Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Khitab Allah, perintah Allah. Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan
mukallaf. Perintah Allah. Makna apabila kita nak kata wajib itu, makna kita sekarang seorang ulama ni nak buku wajib ni, makna dia dalil dia memang kena jelas betul. Sebab itu hukum Allah. Sebab dia ijtihad dalam ruang yang Allah bagi. Bukan senang nak letak hukum Allah. Sebab tu Imam Malik antara yang paling warak, dia nak kata haram pun kadang-kadang dia tak berani. Dia kata apa? Akrahu dzalik, aku tak suka benda tu. Dia tak kata haram. Dia takut sisi Allah tak haram. Sebab tu Imam Malik dia kata akrahu dzalik, aku tak suka benda tu. Dia nak kata haram, dia tak berani. Sebab haram ni hukum Allah. Sebab tu bab ijtihad ni ulama letak hukum cukup ke ketat. Faham tu? Sebab ulama dulu telah sepakat hukum berubat ni apa? Harus. Tiba-tiba kita bukan lagi sunat, wajib. Ui, no. Sakit pun tidak, tiba-tiba wajib ambil vaksin. Okey, tak tahulah. Bawalah kita apa? Kullu mri'in bima kasabat rahin. Semuanya kita akan tergadai dengan apa kita lakukan di dunia ni. Bawalah. Sebab masing-masing bawalah. Kalau kita ada hujah depan Allah, buatlah kita nak buat. Buatlah apa kita buat. Bercakaplah apa kita nak cakap. Sebab semuanya kita akan waqifuhum innahum mas'ulun balil insanu ala nafsihi basira. Balil insan, bahkan manusia dikenal dirinya sendiri. Sebab tu kita nak buat sesuatu, nak cakap sesuatu, ini kalau aku bawa depan Allah, Allah tanya, aku nak jawab apa? Itu saya kita fikir. Okey. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, vaksin apa? Harus. Apakah vaksin? Ubat, hukum berubat apa? Harus. Vaksin ni sebab apa? Badan kita Allah bekalkan apa? Sel darah putih untuk baca itu. Sel darah putih. Itu apa? Antibody. Vaksin yang Allah telah sediakan dalam badan kita. Sel darah putih. Sebab Allah telah sediakan untuk lengkap kita hadapi penyakit. Datang penyakit, baik ubat. Okey. Tak apalah tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Apakahnya hukum orang yang menggunakan nama gelaran Ustaz semata-mata kerana inginkan urusan bisnesnya maju? Sekarang saya tanya, apa mana Ustaz? Sebab tu waktu saya di Jordan dulu, okey, kami di Alil Bait dulu, Universiti Alil Bait, generasi pertama. Jadi orang Arab waktu Ustaz mula sampai dulu di Jordan ni, sebab sebelum ni kebanyakan pelajar Malaysia di Jordan di University of Jordan, Yarmouk University, Mu'tah. Jadi Ustaz kami generasi pertama dihantar di Universiti Alil Bait. Jadi penduduk kawasan tu nama tempat dia Mafraq. Bandar dia nama apa? Bandar paling dekat nama Zarqa. Waktu tak mula sampai di Zarqa tu, bukan dia tahu Malaysia. Malaysia ni dia ingat di Afrika. Terkeliru dengan perkataan Malawi. Dia kata, oh Afrika. Kemudian dia tengok muka kita, dia panggil sini, ya sini, ya sini. Dia kata kita Cina. Dia tak kata Malaysia, dia kata kita ni Cina. Jadi waktu di Ustaz lupa sama ada orang kawan Ustaz, Nazri Muhammad, limadha ana sami'tun ahyanan antum tunadi bainakum bi ustaz. Limadha? Mengapa aku dengar kadang kamu panggil semua sendiri ustaz? Sebab dulu ada seorang ustaz yang lain, ustaz buku ustaz lagi waktu tu. Yang ada ustaz waktu tu, Ustaz Nik Zawawi. Sekarang apa? Tak silap ustaz dia apa? Dia Dewan Ulama PAS kah? Dia situ. Ustaz waktu seorang saja. Ustaz Nik Zawawi. Dia situ. Dia buat master. Jadi kami panggil dia ustaz. Jadi kawan ustaz Arab tu, mengapa kau panggil dia ustaz sedangkan dia tengah buat master saja tu? Kamu tahu ustaz maksud apa? Profesor. Bahasa Arab ustaz ni profesor. Bahasa ustaz ni profesor. Sebab dia panggil Al-Ustaz Musa'id, Profesor Madya. Al-Ustaz, itu profesor penuh tu. Okey. Jadi ini okey, boleh faham tu ya? So ustaz kata, mengapa panggil ustaz kan dia buat master tu? Kata memang kami uruf kami. Jadi uruf kita ustaz ni apa? Uruf kita ini ustaz untuk apa? Bukan dia gelar dia, orang lain gelar dirinya untuk orang yang ada pengetahuan dalam agama. Okey, jelas ya? Mana uruf kita sebab tu al-'adah
muhakkamah, adat menghukum. Jadi ustaz ni gelaran orang bagi untuk dia untuk apa? Sebagai gelaran dalam agama. Bukan dia gelar sendiri, orang gelar. Okey. Jadi sekarang hukum dia. Apa hukumnya orang menggunakan nama gelar ustaz semata-mata? Tengok. Semata-mata inginkan urusan bisnes maju. Dia guna ustaz sedangkan dia bukan orang agama pun. Mana pas sini ada unsur apa? Unsur apa? Gharar. Ada unsur menipu dengan gelaran dia. Sebab Allah sebut, man ghasyana falaysa minna. Siapa tipu kami, dia bukan. Siapa menipu kami, dia bukan daripada kami. Dia guna sebut gelar dia ustaz sedangkan Iqra 5 baru khatam. Semata-mata nak bajukan bisnes apa? Bisnes dia. Hukum dia haram. Sebab senaja menipu. Faham tak? Sebab tu man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami, dia bukan. Maknanya menipu umat kami, dia bukan daripada kami. Nak bagi orang percaya pada dia. Sebab tu, sebab inilah yang terjadi apa? Ustaz kata, kadang-kadang rawatan Islam semua ustaz. Itu jadi mengarut tu. Apa kau ubat ni kau pagar rumah kau pakai garam bukit ni pagar bukit. Pagar rumah pakai garam bukit. Tabur lagi barang bukit di keliling rumah. Siapa suruh? Ustaz suruh. Itu bukan pagar rumah. Pagar rumah pakai bata. Pagar rumah, pagar banyak tu. Ini pakai garam bukit. Mengapa? Supaya syaitan lari. Bukan syaitan lari, lagi dekat lah, membazir. Kau beli garam bukit berapa banyak tu, tiba-tiba kau hamur begitu saja. Sebab Allah sebut apa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Sesungguhnya orang membazir ini saudara syaitan, sedang syaitan kafir kepada Tuhannya. Okey, ini garam bukit. Kemudian apa? Di syaitan takut ni. 5 purut. Aduh. Syaitan takut 5 purut. Apa lagi? Garam bukit. Apa sintuk lah. Kalaulah syaitan takut dengan garam bukit kah? Syaitan takut dengan apa? 5 purut kah? Memang kita perlukan tiap waktu mesti ada stok garam bukit dengan apa? Dengan apa? 5 purut. Sebab apa? Kita ambil 5 purut, perah atas garam, lumur badan kita. Kita solat mesti khusyuk. Syaitan tak boleh dekat. Faham tak? Syaitan tak boleh dekat. Sebab apa? Sebab kita lumur badan kita dengan apa? Makna kita datang solat, semua bau garam dengan bau limau. Ada wahyu, ada nas hadis, ada Quran, ada apa? Akal kita. Sebab tu, ini apa? Ustaz suruh. Ini yang sebenarnya apa? Sebab tu saya kata kadang-kadang cara rawatan Islam ni hanya apa? Penjenamaan semula kepada perdukunan saja. Ada rawatan apa? Scan syaitan. Aku scan badan kau berapa ekor syaitan badan kau? Oh, 5 ekor ni. Siap aku rawat. Hari-hari rawat, datang rawat 7 hari. Tinggal 2 ekor lagi belum keluar. Aduh. Salah tak sirah akidah? Salah akidah. Allah sebut apa? Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan pengikut pada syaitan pada jin melihat kamu daripada arah kamu tidak mampu melihat mereka. Allah sebut tak mampu kita tengok. Tiba-tiba dia boleh apa? Scan berapa ekor. Faham tu? Sebab ini masalah. Sebab tu dia kata hukum dia haram. Sebab dia menipu. Sebab dia bawa mudarat yang sangat banyak. Dia guna gelar ustaz. Jadi orang percaya, orang kata dia buat itu sebahagian pada agama. Mudarat dia sangat besar. Hukum dia apa? Haram. Itu yang orang apa? Sampai apa macam-macam tu. Pagar rumah 700. Pagar rumah bayar 800. Perniagaan apa tu? Pagar rumah. Pakai apa? Garam bukit. Pakai apa? Sedangkan Rasulullah sebut apa? Ingat siapa nak pagar rumah ni? Inna syaitan yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fiya suratul Baqarah. Nak duduk rumah baru, nak pindah rumah baru, baca surah Al-Baqarah.
syaitan, inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari pada rumah yang dibaca kepada surah Al-Baqarah. Jangan percaya khurafat begitu. Garam bukit lah, apa macam-macam bahai. Sintuk apa lagi? Okey, ingat ya. Inilah yang apa? Sebab tu saya kata, kadang-kadang saya tengok dia hanya apa? Penjenamaan semula kepada pedukunan. Sebab dukun dan bomoh tidak ada lagi nilai komersialnya. Ada lagi perkhidmatan menangkap saka, menangkap jin, boleh tangkap jin, boleh masuk dalam botol. Sedangkan benda tu kita kata, siapanya? Milik siapa? Untuk tangkap jin ni Nabi Sulaiman. Rasulullah sendiri pun tarik. Laula da'watu akhi Sulaiman la asbamu saqan. Kalaulah bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, sebab dia minta kebolehan menangkap jin hanya milik dia saja. Dia boleh tamat. Jelas ya? Okey, jadi hukum dia haram. Sebab apa? Sebab berapa ramai orang tertipu. Sebab apa dalil dia? Man ghasyana falaisa minna. Siapa menipu kami, dia bukan daripada kami. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita berdoa orang yang kita cinta itu dijadikan jodoh kita? Terima kasih. Yalah, doalah. Dah cinta sudah kan? Sebab Allah sebut apa? Alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirra. Alimallah, Allah sebut, alimallahu annakum satadhkurunahun. Sesungguhnya Allah pun tahu. Alimallah annakum satadhkurunahunna. Kamu akan ingatnya, Samsul. Alimallah annakum satadhkurunna. Allah pun tahu kamu akan ingat dia. Duduk rumah, Aina makan tak kenyang, 3 piring saja habis. Mandi tak basah. Okey, boleh tak boleh? Doalah pada Allah. Allahumma layyin qalbaha li. Ya Allah, lembutkanlah hatinya untukku. Bukan apa ya? Umi Abdullah ya. Orang lain doa begitu. Hukumnya ya doalah. Allah sebut, uduni astajib lakum. Berdoalah padaku, berdoalah. Okey. Jadi, okey, boleh. Bagaimana pula kalau penyakit berjangkit boleh memudaratkan orang lain? Perlukah berubat? Bagaimana pula kalau penyakit itu berjangkit boleh memudaratkan orang lain? Perlukah berubat? Okey, kalau kita dikena penyakit berjangkit dan penyakit tadi boleh mudarat pada orang lain, adakah wajib berubat?